Okey, pelajar. Okey, kita masuk 7.1 ni. Ini kenapa saya kena slowkan di sini. Pelajar kena faham apa yang saya letak warna biru. Okey, boleh catat ke dalam buku tu? Pertama sekali nak faham ialah nama parti. Nama parti ni parti politik lah. Parti, catat dulu dekat buku teks awak. Conteng-conteng parti, nama pemimpin, idea. Apa maksud idea? Idea ni apa yang dia nak kemukakan kepada rakyat daripada parti dia. Okey. Boleh kita mula Boleh? Nasrin, kita dah boleh mula ni? Boleh. Yang pertama cuba kita tengok. Pertama pelajar tengok tahun. Okey, tahun ni tahun 38. Maksudnya kita belum perang lagi ni. Belum perang dunia kedua. Selepas perang ataupun masih berlaku perang dunia pertama lagi. Kesan-kesan perang dunia pertama di Eropah. Baik. Yang pertama ialah Kesatuan Melayu Muda. Okey, pelajar fahamlah. Dalam nama ringkasannya adalah KMM. KMM. Kalau jumpa, kalau kita nak jawab soalan, pastikan tulis nama penuh dulu, baru kita buat yang ini. Baru kita buat KMMM ni. Tak boleh terus tulis. Okey. Kesatuan Melayu Muda, nama pemimpinnya Ibrahim Haji Yaakob. Okey, cuba tengok. Apa idea dia? Apa pelajar nak tulis? Idea yang pelajar paling senang nak ingat. Cuba tengok. Yang warna apa tu kita nak letak tu? Warna purple kot ya. Apa idea yang paling mudah pelajar ingat? Mudah. Pejuang kemerdekaan. Ada tak di sini pejuang kemerdekaan? Dia kena tunjuk buku. Dia tak boleh luar pada buku teks. Kalau kita tengok pejuang kemerdekaan, good. Dia mesti habis. Tadi pejuang kemerdekaan tu betul. Dia perjuangkan kemerdekaan melalui apa? Konsep Melayu Raya ni. Ini kita dah belajar Melayu Raya Dia nak gabung dengan Sabah, Sarawak, Indonesia untuk kemerdekaan, untuk satu negara Ibrahim Haji Yaakob. Nampak? Sebab dia nak jadikan dalam satu rumpun. Kita ni satu rumpun dengan apa? Indonesia. Kita nampak. Adakah dia berjaya? Berjaya atau tidak? Cuba tengok, baca bawah. Baca baris keempat. Berjaya atau gagal? Kita kena garis ni, kita letak warna biru. Dia berjaya atau gagal? Aziz? Baris keempat ni. Dia diharamkan. Kalau diharamkan maksudnya berjaya ke tidak? Tak ada berjaya lah sebab dia diharamkan. Bila dia diharamkan, dia diteruskan oleh parti-parti lain lah. Itu sebab kalau pelajar tengok dekat latihan saya, ada tak saya letak soalan awal tu? Namakan tokoh yang terlibat dalam pemimpin pertubuhan di atas. Boleh jawab dari? Satu jawab kan? Apa jawapan pertama? Ibrahim Haji Yaakob. Ya, terus kita nampak. Senang benar. Yang kedua, PKMM. Yang warna hijau tu ialah Doktor apa? Burhanuddin. Sebab kita, bila kita conteng-conteng ni, pelajar nampak, senangnya cikgu. Memanglah senang sebab kita dah ada jawapan dekat sini kan. Kita nampak. Yang ini adalah penyokong kepada KMM. Dia macam meneruskan hasrat. Nampak dia kan? Dia diteruskan oleh PKMM. Okey. Pemimpin Dr. Burhanuddin, apa idea dia? Sama juga dengan tadi kan. Oleh kerana kita punya main point kita adalah perpaduan. Cuba pelajar nampak baris keempat. Apa kita nampak? Sama tak dengan KMM? Sama. Apa yang sama? Dia samanya di sini. Cuba pelajar tengok. Samanya di sini lah cikgu. Iaitu konsep Melayu Raya. Ini maksudnya dia nak merdeka melalui serumpun. Cuma bagusnya KMM ni. Ingat Dr. Burhanuddin ini adalah pengasas parti PAS dia ada melalui slogan merdeka. Maksudnya kita tak boleh kata parti-parti yang berhalang kiri ni dia tidak mengutamakan rakyat.
Sebab idea nampak bawah tu. Oh, dia mendaulatkan hak rakyat. Ini parti yang kontra sikit dengan pemerintah. Ini tahun beza. Ini 38, ini 45. 45, kita sudah selesai Perang Dunia Kedua. Kita dah nak pergi kepada Malayan Union yang ditubuh tahun bila Malayan Union? Bila agak-agak Malayan Union tu? Lupa ke ingat lagi? Dia mesti pergi yang hijau ni. Malayan Union ditubuhkan tahun 1946. Ditambah lagi satu parti. Partinya ialah parti Angkatan Pemuda Insaf. Ni tiga-tiga ni sebenarnya dia dalam haluan yang sama lah. Mereka ni golongan radikal. Nampak? Kenapa saya kata radikal? Apa maksud radikal? Siapa Adib boleh bagi respon Adib? Apa maksud radikal? Yang Adib tahulah. Adib dah senyap dah. Adib, ada ke? Sekejap. Okey, dah kejap. Apa maksud radikal? Yang lain pun boleh bagi? Boleh bantu Adib, Nurul Syafiqah, Fatin. Apa maksud radikal? Macam pernah dengar cikgu ayat ni. Syahidin pun boleh bagi respon. Apa maksud radikal? Parti yang dibentuk. Tak clear Nasrin. Cuba Nasrin cakap sekali lagi. Parti yang dibentuk. Dia bukan. Radikal ni corak dia punya corak parti dia. Ada yang parti tu dia lebih lembut, ada parti yang keras, ada parti yang sederhana. Parti apa radikal? Kalau kita baca baris keempat, nampak merdeka dengan darah, bawah tu nampak imej radikal. Apa tu radikal? Satu radikal ni dia kontra dengan pemerintah. Radikal ni dia punya parti ni lebih apa? Lembut ke keras? Lembut atau keras? Okey. Miza nak jawab tu. Lembut atau keras? Itu dia nampak beza. Bila sebut radikal pelajar, dia keras sikit lah. Maksudnya dia ada ketegasan sikit dengan pemerintah. Maksudnya dia ni dia tak kontra. Dia tak kontra, tak menyokong pemerintah. Cuba kita baca baris keempat. Mereka meletakkan slogan merdeka dengan darah. Darah tu kan perjuangan. Menyeru perjuangan kemerdekaan bangsa tanah air dengan jalan terbuka secara lemah lembut. Namun begitu, perjuangan akan diteruskan melalui nampak? Ni boleh gitu. Tak dapat dengan lemah lembut, maka dia akan buat secara kekerasan. Okey, setakat ini. Clear ketiga ini? Cikgu, susah ke senang ni? Kalau kita nampak. Okey, seterusnya, saya nak sentuh kepada pergerakan pemuda Melayu. Ini kita dah belajar tentang gerakan di Sarawak. Mereka ini telah membunuh seorang pemimpin British. Ingat lagi tak? Dah lupa dah cikgu. Dah banyak. Sekarang kita dah masuk PDPR 4.0. Dalam 3.0 kita belajar. Golongan ini pernah membunuh seorang pemimpin British. Saya naik ke atas sikit. Nama pemimpin itu, pelajar tolong ingat nama Ross Lee Dobbie. Okey, nanti saya tunjuk internet. Dia telah bunuh seorang pemimpin British, namanya Duncan Stewart. Pelajar pun conteng macam ini. Lebih kurang gitu. Okey, kita nampak mereka ni dia kontra dengan British di Sarawak. Dia kontra. Maksudnya kita nampak apa? Mereka menubuhkan Pakatan Sulit. Kalau soalan tanya, kenapa? Apa tindakan yang menunjukkan gerakan pemuda Melayu ini tidak menyokong pemerintah? Kita nampak. Mereka menubuhkan satu, Gerakan Sulit. Membunuh Gubernur. Ini. Gubernur. Pegawai British. Menyokong penyerahan Sarawak. Dan ini kita nampak dia buktikan kebencian terhadap kolonial. Kolonial ni maksudnya British lah. Cuba kita tengok sikit pelajar dekat
Google lah. Kalau kita nak menggooglekan, kita nak Google, cikgu saya nak tengok apa itu gerakan rukun 13. Okey, cuba kita tengok dekat internet. Cuba pelajar tengok sekejap. So, hari ni kita belajar dengan ini, kita nampak. Kita kata, banyaknya rukun 13 di Sarawak. Kita kena sambung di Sarawak. Dia baru keluar. Tidak, dia tak nampak dengan jelas lah. Okey, kita nampak di sini. Kita dah belajar itu kan. Okey, kita ambil Rosli Dobi, rukun 13, The Patriot. Okey, katalah. Itu sebab cikgu tengok tadi. Ini sekadar kita nak baca. Ini sumber yang boleh kita baca lah ya, untuk kita dapat maklumat. Okey, kita tengok di sini, pelajar boleh baca. Apa yang kita nampak, macam mana tindakan Rosli Dobi yang begitu kontra dengan pemerintah, yang akhirnya apa jadi pada Rosli Dobi dan geng. Kita nampak beliau didapati bersalah. Nampak, tengok di sini dalam perenggan ni. Beliau didapati bersalah menikam sampai mati Gubernur kedua Sarawak, Sir Dinkin Stewart, dengan menggunakan pisau badik. Nampak? Pisau badik kita nampak di sini. Pelajar boleh baca lah. Ini salah satu contoh. Bila kita nak mencari maklumat, kita cari di sini. Ini maklumat-maklumat di blog. Kalau kita dapat maklumat di arkib, lebih baiklah. Sumber itu lebih dipercayai lah ya. Kita nampak Wikipedia ni sumber yang boleh ditambah-tambah. Itu contoh pelajar. Okey, setakat ni ada nak tanya? Clear adik? Kalau adik clear lah. Okey, yang keempat, ini parti yang paling pelajar, yang kelima, UMNO. UMNO semua tahulah. UMNO, pemimpin dia siapa? Pelajar mungkin ingat Tunku Abdul Rahman. Tapi UMNO diasaskan oleh siapa? Tengok pemimpin tu, warna hijau tu. Dia diasaskan Datuk Onn Jaafar. Dia punya slogan senang je. Dia ada dua slogan. Dia slogan yang pertama tu, macam slogan kita tengok yang kita belajar nombor 3 tadi. Angkatan Pemuda Insaf dan PKMM. PKMM, slogan dia merdeka. UMNO, slogan dia merdeka juga. Maksudnya memang dua. Kalau soalan objektif tanyalah kan. Berikan dua parti yang menggunakan slogan merdeka. UMNO dengan apa? UMNO dengan? Dah lupa. PKM. PKMM. Nampak dua tu. UMNO pun sama. Kita nampak Hidup Melayu. Maksudnya UMNO ni, dia memang parti khusus totok untuk orang Melayu lah. Sampai hari ni lah. Kita nampak UMNO. Okey. Laju sikit. MCA. MIC. Bila pelajar jumpa MIC, macam mana kita nak bezakan MIC dengan MCA? I, ambil tengah I. I ni apa? India. I India. Kalau MCA, C? C China. Nampak? MIC ni John TV. Nampak? Dia, India ni, kaum minoriti pada waktu itu, sudah tentulah dia juga memperjuangkan ini. Kemerdekaan dan taat setia lah, sebab mereka sudah dipermudahkan dari segi kewarganegaraan. Kan kita dah belajar sebelum ni kan. Ini semuanya kita macam ulang kaji. Itu sebab kalau kita tengok soalan saya yang kedua, nampak mengapakah pertubuhan-pertubuhan tersebut diwujudkan pada zaman sebelum merdeka? Nanti kita akan tengok. Sebelum merdeka maksudnya sebelum tahun 1957. Mengapa? Mengapa tu mesti ada sebab. Dia minta sebelum merdeka, automatiklah pelajar boleh jawab parti sebelum merdeka. Apa parti? Sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semua sebelum merdeka. Kalau selepas 57, macam hari ini contohnya, parti PKR, itu lepas merdeka. Parti Amanah, itu lepas merdeka. Ini sebelum merdeka. Maksudnya yang ini, boleh tak saya jawab semua? Boleh. Ini semua sebelum merdeka. Okey. Nampak? Lepas itu sambung sikit. Ini MCA, ini parti CA. C tadi cikgu kata parti Cina.
Sama juga, ini parti yang berbilang kaum, mereka juga menekankan konsep perpaduan seperti yang kita belajar mula-mula tadilah. Okey, lepas tu kita jangan tinggal lah. 1951 ni kita dah nak pilihan raya ya. Nampak? Pengasasnya Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, sama dengan pengasas ni. Parti PKMM dulu dia radikal, nampak? Ni dia berubah sikit lah, kita nampak ya. Parti ini ditubuhkan, dia nak membina negara yang teguh dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan dia apa? Sama juga, dia sama konsep tadi, dia juga ada merdeka. Tanah Melayu merdeka dan menjalankan konsep Islam. Yang terakhir ni. Cikgu, kenapa Dato' On ni dia ada di sini dan ada di sini? Dia ada dua kan? Tadi kita nampak Dato' On parti IMP. Sini kita nampak Dato' On dalam parti UMNO. Ada dua parti. Selepas usaha Dato' On, dia nak buka parti ni kepada orang bukan Melayu. Jadi orang Melayu dalam ni marah lah. Tak setuju. Dia sedikit kecewa lah. Sedang cerita kita frust kan? Maka dia tubuhkan parti baru. Nampak? Kenapa Dato' On dia nampak dalam sebuah negara kita hari ini, dalam masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, dah tentu kita memerlukan masyarakat yang berada dalam parti yang sama. Tengok Dato' On. Ini belum ada parti perikatan. Belum ada parti Barisan Nasional. Dato' On dia dah nampak poin ini. Dalam kita nak wujudkan perpaduan ni, dia kata apa? Nampak saya gariskan dengan warna merah ni. Apa yang Dato' On kata, tidak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum. Yang diterima menjadi rakyat tanah Melayu. Yang telah jadi rakyat tanah Melayu. Jadi kita nampak. Inilah apa yang Dato' On hasrat pada waktu itu, hari inilah kita nampak. Daripada Parti Perikatan, Barisan Nasional, macam-macam. Saya kalau kita nak ingat pun susah. Muafakat Nasional, Perikatan Nasional, itu semuanya parti yang melibatkan perpaduan kaum. Jadi poin kita hari ni pelajar, dalam 7.1 ni, pelajar kena tengok idea ini kebanyakannya untuk ke arah kemerdekaan, untuk mewujudkan perpaduan. Jadi, hari ini cikgu dah bagi latihan kepada pelajar dalam grup Telegram. Nanti cikgu akan bagi latihan pengayaan dalam live worksheet ataupun word wall. Salah satu cikgu akan bagi. Pelajar bagi respon dan jawab. Boleh? Okay. Itulah cara dia. Pelajar ya. Okey, cikgu rasa cukup untuk hari ni kot jadi pelajar boleh buat latihan 7.1, nanti hantar pada cikgu dan cikgu akan komen, cikgu akan bagi jawapan yang sebenar. Jawapan yang baik cikgu akan tunjuk pada hari apa pertemuan kita? Hari Khamis kan? Okey, itu saja daripada cikgu. Gunakanlah masa yang baik ini untuk terus belajar. Ajak rakan-rakan yang tak masuk kelas untuk belajar. Okey, ada pertanyaan pelajar? Okey. Saya akan copy paste dulu. Tengok nama yang hadir itu dalam grup. Pastikan pelajar dah